Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen Continuous Improvement. Hari ini cikgu akan kongsikan sejarah tingkatan 4 KSSM di bawah tajuk Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jom kita lihat slide yang seterusnya. Kita akan bincangkan tentang 5.1 iaitu latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 iaitu Persekutuan Tanah Melayu telah diperkenalkan bagi menggantikan Malayan Union 1946 yang telah ditolak oleh penduduk tempatan. Itu kamu telah pelajari dalam bab yang sebelum ini. Kita lihat kepada Gabungan Putera dan AMCJA. Jadi AMCJA adalah singkatan kepada All Malaya Council of Joint Action yang ditubuhkan oleh golongan bukan Melayu dan diketuai oleh Tan Cheng Lock. Golongan ini menganggap British telah tunduk kepada tuntutan UMNO dan penubuhan jawatan kuasa kerja ini tidak demokratik kerana tidak melibatkan golongan bukan Melayu. Selain itu, AMCJA juga terdiri daripada Pan Malaysia Federation of Trade Union dan setiausahanya adalah CHANLU, Malaysian Democratic Union dipengerusikan oleh John Eber dan MIC iaitu Malayan Indian Congress dan presidennya adalah John TV. Jadi ini adalah beberapa gabungan putera dan AMCJA. Jadi kita lihat gabungan putera dan AMCJA ini telah menolak perjanjian persekutuan. AMCJA membantah kerana jawatan kuasa kerja tidak mempunyai wakil bukan Melayu. Putera dan AMCJA telah menganggap perlembagaan persekutuan sebagai tidak demokratik kerana tidak mempunyai wakil bukan Melayu. Cikgu sebutkan tadi, mengukuhkan British dan bersikap perkauman. Dan pada bulan Julai 1947, cadangan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tadi yang disemak oleh Jawatan Kuasa Kerja telah diumumkan kepada awam. Maka, Gabungan Putera dan AMCJA menentang cadangan perlembagaan tersebut secara terbuka. Kita lihat kepada slide yang seterusnya. Gabungan ini telah mengeluarkan cadangan iaitu Putera dan AMCJA menentang rangka Perjanjian Persekutuan 1948. Gabungan ini tidak bersetuju dengan perwakilan jawatan kuasa kerja yang hanya diwakili oleh UMNO, Raja-Raja Melayu dan British. Gabungan ini telah mencadangkan Perlembagaan Rakyat sebagai alternatif kepada Perjanjian Persekutuan 1948. Jadi, beberapa cadangan telah dikeluarkan oleh Putera dan juga AMCJA, iaitu kita lihat kepada cadangan Putera di bahagian kuning itu. Perkara yang telah dicadangkan oleh Putera meliputi kedudukan bahasa Melayu, pertahanan dan hal ehwal luar negeri, syarat kewarganegaraan Tanah Melayu, bendera dan lagu kebangsaan. Seterusnya kita lihat kepada cadangan AMCJA iaitu melibatkan perkara-perkara berikut. Penyatuan Tanah Melayu dengan Singapura. Jadi kita lihat tadi AMCJA terdiri daripada golongan bukan Melayu. Jadi kita nampak tak di situ mereka inginkan penyatuan Tanah Melayu dengan Singapura. Mereka inginkan sebuah kerajaan pusat yang kuat dan mencadangkan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Cadangan seterusnya adalah kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu, adat istiadat dan agama Islam, dan syarat kewarganegaraan. Seterusnya pada akhir bulan Mac 1947, cadangan Putera dan AMCJA ini digabungkan untuk membentuk
perlembagaan rakyat. Seterusnya, kita lihat kepada apakah perlembagaan rakyat tersebut. Kita lihat kepada perlembagaan rakyat. Pada bulan Julai 1947, Gabungan Putera dan AMCJA telah mengadakan pertemuan untuk mengemukakan draft perlembagaan rakyat. Jadi cadangan daripada Gabungan Putera dan AMCJA telah membuat perlembagaan rakyat terdiri daripada 10 cadangan tadi. Yang pertama, Tanah Melayu disatukan dengan Singapura. Kedua, penubuhan sebuah Dewan Perundangan Pusat dan majlis-majlis negeri yang dipilih bagi seluruh Tanah Melayu. Yang ketiga, kewarganegaraan yang sama bagi semua orang yang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat tinggal dan sanggup mencurahkan kesetiaan tanpa berbelah bahagi. Yang keempat, Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan yang bertanggungjawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui majlis mesyuarat. Yang kelima, hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diketuai sepenuhnya oleh orang Melayu melalui majlis khas. Seterusnya, yang keenam, sambungan daripada kandungan perlembagaan rakyat tadi adalah perhatian khas hendaklah diberikan kepada kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Bahasa Melayu hendaklah dijadikan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal bagi Tanah Melayu. Yang ke-8, hal ehwal luar negeri dan pertahanan hendaklah menjadi tanggungjawab bersama Kerajaan Tanah Melayu dan Kerajaan British. Yang ke-9, kewarganegaraan Melaya haruslah dinamakan Melayu dan warna merah dan putih haruslah dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan Tanah Melayu. Kita lihat kepada slide yang terakhir. Adakah British menerima perlembagaan rakyat yang telah dicadangkan oleh Gabungan Putera dan AMCJA? Jawapannya di sini adalah British telah menolak perlembagaan rakyat dan menerima perjanjian persekutuan Tanah Melayu yang telah digubal dan dicadangkan oleh Jawatan Kuasa Kerja. Ingat lagi, Jawatan Kuasa Kerja tadi terdiri daripada gabungan, wakil British, wakil Raja-Raja Melayu dan wakil UMNO tadi. Seterusnya, akibat daripada penolakan perlembagaan rakyat tadi, Putera dan AMCJA telah menganjurkan hartal pada 20 September 1947 yang meminta semua peniaga menutup kedai sebagai tanda bantahan. Dan 20 Oktober 1947 telah dipilih sebagai Hari Hartal Semelayar. Dan anjuran hartal ini disokong oleh Dewan Perniagaan Cina dan dilaksanakan di bandar utama di Tanah Melayu. Jadi kita lihat apakah maksud hartal. Hartal adalah tindakan tutup kedai dan memberhentikan semua kegiatan ekonomi oleh peniaga. Protes ini adalah tanpa keganasan dan dilaksanakan dengan cara menutup semua premis yang beroperasi seperti kilang, kedai, sekolah, pejabat dan ladang. Demikian saja perkongsian saya untuk hari ini di bawah tajuk 5.1 Latar Belakang Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada murid-murid semua. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa subscribe, like dan sharekan video ini untuk menerima info terkini channel CM Kaizen. Semoga berjumpa dalam video yang seterusnya. Salam Kaizen, Continuous Improvement.